Wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Terima kasih kerana terus kekal dan juga setia bersama kami dalam bicara naratif pada malam ini ataupun digambarkan dalam naratif khas untuk perkongsian untuk kita memberikan gambaran dan juga manifestasi berkenaan jaminan perlindungan dan kebajikan kanak-kanak. Topik ini amat molek untuk dipilih kerana dalam kita melihat peranan Malaysia apabila negara kita telah pun meratifikasi Convention mengenai hak kanak-kanak atau Convention on the Rights of the Child CRC pada 17 Februari 1995. Dan antara kandungan yang diratifikasi di dalam konvensyen ini adalah memberi perlindungan dan juga merekayasa ataupun memberi tumpuan kepada kebajikan kanak-kanak. Jadi dalam perihal jaminan perlindungan dan kebajikan kanak-kanak, apa mungkin yang akan ditamsilkan dan juga digarap oleh pihak kementerian dalam usaha untuk memastikan agar perlindungan terhadap golongan ini akan dapat dipertingkatkan dari semasa ke semasa. Untuk itu, naratif khas pada malam ini amat bersati untuk mengalu-alukan dan juga mengucapkan selamat datang kepada Yang Berhormat Hajah Aiman Attirah Sabuh, Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Assalamualaikum, selamat malam YB, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih YB menerima kunjungan dan juga jemputan kami di naratif khas pada malam ini. YB, amat molek untuk kita mulakan sebagai gambaran ataupun latar belakang kepada isu-isu berkenaan tentang kebajikan dan juga perlindungan kanak-kanak. Apa yang menjadi perbualan dan juga selalu dibincangkan bukan sahaja di media sosial tetapi dalam konteks masyarakat adalah isu berkenaan keganasan dan juga penderaan seksual kepada kanak-kanak. Jadi untuk latar belakang bagi naratif khas pada malam ini, apa perkembangan atau kemas kini bagi kes-kes yang melibatkan keganasan sedemikian terhadap kanak-kanak YB? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi sebenarnya kanak-kanak ini adalah merupakan salah satu daripada sasaran kumpulan sasar Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Pertamanya wanita, keluarga, kanak-kanak, warga emas dan orang kurang upaya. Selain daripada bangsa pemberdagangan manusia dan lain-lain lagi lah. Kalau mengikut akta kanak-kanak di subsection 2/1, kanak-kanak tu ditafsirkan mereka yang berusia 18 tahun ke bawah. Dan seperti mana yang saudara sebutkan tadi, kita sebenarnya di peringkat Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, kita bergerak untuk melindungi kanak-kanak ini berdasarkan dua dokumen. Satunya daripada Convention Hak Asasi Kanak-kanak CRC yang kita telah meterai dengan United Nations pada tahun 1995. Di situ sebenarnya kita memberikan tumpuan kepada 4 hak kanak-kanak. Pertamanya adalah berkaitan dengan kelangsungan hidup. Kedua, perkembangan. Ketiga, perlindungan. Dan yang keempatnya adalah berkaitan dengan penyertaan kanak-kanak. Jadi apa saja pun dasar program pembangunan terkait dengan sesebuah negara mestilah mengambil kira keperluan yang berkaitan dengan kanak-kanak. Dokumen kita yang kedua adalah Akta Kanak-kanak itu sendiri yang kita mulakan pada tahun 2001. Last kali kita pindah pada tahun 2016. Dan berdasarkan kepada Akta Kanak-kanak ini, kita berikan 3 perkara yang diberikan perhatian, iaitu pertamanya adalah terkait dengan pemeliharaan, perlindungan dan juga pemulihan. Ini seperti mana yang disebutkan tadi, kanak-kanak terdedah dengan pelbagai masalah. Yang banyaknya adalah berkaitan dengan pengabaian. Dan kalau tidak pengabaian adalah berkaitan dengan penderaan. Pengabaian ni boleh memungkinkan kanak-kanak itu mungkin melakukan beberapa kesalahan yang memerlukan pemulihan. Jadi kalau kita lihat suasana semasa kepada keadaan-keadaan semasa, memanglah berlaku peningkatan di dalam kes-kes pengabaian dan juga penderaan kanak-kanak. Dan kalau kita lihat pun berdasarkan kepada statistik yang ada dalam tempoh 3 tahun, daripada 2020, 2021 sampailah 2022, berlaku peningkatan yang begitu ketara dalam kes-kes yang terkait dengan pengabaian dan juga penderaan kanak-kanak. Kalau kita lihat keseluruhan pada tahun 2022 saja adalah sejumlah 6,770 kes. Accumulated keseluruhannya 18,750. Dan ini semua diperlihatkan kepada kita iaitu satu keadaan yang sangat membimbangkanlah, mencemaskan kepada negara, dan ia memerlukan tindakan yang bukan setakat Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, bukan setakat tindakan pihak kerajaan, tetapi tindakan kolektif yang boleh kita sebutkan sama ada the whole nation action ataupun keprihatinan daripada keseluruhan masyarakat dan semua pihak lah. Dan saya kira
ada beberapa faktor yang menjadi penyebab kenapa kita lihat sebenarnya kes-kes pengabaian dan penderaan kanak-kanak ini semakin meningkat. Saya boleh sebutkan mungkin ada disebabkan oleh 3 faktor. Ya. Pertamanya adalah berkaitan dengan kesedaran orang ramai. Sebab orang ramai bila dia mengetahui adanya kes-kes pengabaian macam baru ni pun kita dikejutkan dengan kanak-kanak ditemui di tepi jalan kan. Orang ramai semakin cakna menyebabkan laporan-laporan itu dan kepada pihak berkuasa itu semakin melebarlah. Disebabkan kecaknaan itu maka kes-kes penderaan dan pengabaian ini juga meningkat. Yang keduanya adalah berkaitan dengan di mana pengendalian dan juga pelaporan terhadap kes ini termasuklah yang peranan yang dimainkan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat sendiri, iaitu salah satu agensi kita di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Dia dalam keadaan yang kita boleh lihat semakin teratur kan dan kemas. Sebab itu isu-isu laporan-laporan terhadap kes-kes penderaan dan pengabaian ini juga kita lihat semakin meningkat. Yang ketiganya adalah peranan daripada pihak media sendiri, di mana kes-kes berkaitan dengan berita kerana pengabaian dan penderaan ini telah diwar-warkan secara berita khalayak kan. Dan bukan saja berita yang kita mungkin boleh tengok di TV ataupun di radio, tetapi juga di media masa. Jadi itulah yang menyebabkan saya yakin dan percaya mengapa kes-kes ini semakin kita lihat semakin meningkat dan semakin mendapat perhatian. Saya tertarik apabila memang benar apabila semakin banyak kes dilaporkan, ia akan memberikan satu sumbangan yang signifikan kepada kadar peratusan peningkatan kes. Itu satu perkara yang bersifat angka ataupun statistikal, tetapi apa tujuan dan juga tindakan kita terhadap statistik yang semakin meningkat itu persoalan yang utama. Tindakan pihak berkuasa, khususnya penguatkuasaan undang-undang, dan yang kedua pihak yang berkepentingan dalam isu kebajikan dan perlindungan kanak-kanak seperti JKM di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, dan yang ketiga institusi-institusi yang mungkin berkaitan dengan perlindungan kanak-kanak seperti NGO. Apakah tindakan yang agresif juga diambil kira terhadap kes yang semakin meningkat ini? Saya kalau melihat kepada apa yang kita ada di peringkat kementerian, kita boleh lihat beberapa akta juga telah wujud untuk menangani kes-kes pengabaian dan juga penderaan ini. Antaranya kalau kita lihat di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat itu sendiri, di bawah khususnya ditangani melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat, kita ada akta Taman Asuhan Kanak-kanak contohnya kan. Ini adalah untuk kita supaya pendaftaran terhadap taman asuhan kanak-kanak tu dan juga pemeriksaan pengemaskinian akan dapat dibuat sepanjang masa. Selain daripada itu kita ada juga Akta Pusat Jagaan 1993. Jadi pada saya selain daripada perundangan itu sendiri, ada banyak usaha-usaha yang telah dibuat oleh pihak kementerian. Antaranya kerjasama dengan pihak NGO dan di mana juga kita ada menubuhkan pasukan pelindung kanak-kanak, pasukan kebajikan kanak-kanak kan, dan juga di bawah itu juga kita ada beberapa lagi kerjasama termasuk dengan Polis Diraja Malaysia dan juga cyber security contohnya untuk melihat kes-kes yang terkait dengan apa yang disebut sebagai jenayah seksual terhadap kanak-kanak. Kalau kita bagikan mungkin digunakan terma penindasan yang termasuk keganasan, penderaan, pengabaian dan sebagainya, ia mungkin boleh kita bagikan pada dua, iaitu kes yang bersifat domestik dan juga yang bukan domestik. Mungkin dibagikan domestik itu kepada kes-kes yang melibatkan anggota keluarga, ibu bapa dan sebagainya. Kita mulakan dalam konteks itu terlebih dahulu. Punca-punca keganasan, penindasan, pengabaian kanak-kanak ini, apa mungkin ia banyak disebabkan dorongan faktor seperti ekonomi ataupun kurangnya pendidikan keibu-bapaan? Okey, kalau berdasarkan kepada statistik yang kita ambil daripada 3 tahun yang saya sebutkan tadi, tahun 20, 21 dan 22. Ada sekurang-kurangnya 5 faktor. 5 punca utama yang menyebabkan kepada berlakunya penderaan dan juga pengabaian terhadap kanak-kanak. Dan daripada kelima-lima faktor tu, saya boleh sebutkan berdasarkan statistik dan juga laporan-laporan yang kita terima, ia bermula yang disebut kurangnya pendidikan ibu bapa tu adalah punca utama. Di mana kalau 5 faktor yang disebutkan tadi berdasarkan rekod yang kita ada, kecuaian ibu bapa dan penjaga,
Dan mungkin kanak-kanak yang ikut teman lelaki atau teman lelaki lari ke rumah ke apa, dan juga perbalahan dalam keluarga. Pada saya itu adalah punca pertama, kedua dan ketiga, dan ini adalah menunjukkan bahawa di situ adanya yang disebut kurangnya pendidikan ibu bapa, kurangnya parenting skill, kemahiran keibubapaan. Maknanya kalau kita boleh lihat ibu bapa gagal untuk meletakkan prioriti kepada anak-anak, dan kalau tidak dapat convince anak-anak zaman sekarang bukan anak-anak yang mudah untuk diyakinkan. Kalau ibu bapa gagal memberikan contoh yang baik ataupun suri teladan yang baik, nasihat-nasihat yang baik, qudwah yang baik, uswah yang baik, maka anak-anak ini akan mungkin tidak pun boleh belajar apa-apa daripada ibu ayah ni. So kalau mereka nak lari ataupun kita sebut liar bersama dengan rakan-rakan dan teman lelaki, kita nak cakap macam mana lagi, sebab ibu ayah gagal menunjukkan contoh yang baik. Dan ketiganya adalah bila gagal menguruskan perbezaan-perbezaan pendapat. Maksud ibu ayah misalnya, perbalahan-perbalahan di dalam keluarga itu yang menyebabkan antaranya punca-punca berlakunya pengabaian terhadap dan penderaan terhadap kanak-kanak. Kadang-kadang ibu ayah bergaduh. Bila ibu ayah bergaduh dan tak dapat mengawal perasaan, emosi, kemarahan, melepaskan kemarahan kepada anak-anak, kan? Ini adalah akan menjadi penyebab kepada berlakunya penderaan dan pengabaian terhadap kanak-kanak. Dan yang keempat tadi ditanya juga, saudara tanya juga, adakah puncanya ekonomi? Kalau kita lihat dalam dapatan yang kita perolehi di peringkat Kementerian Pembangunan Wanita Keluarga, masalah kewangan itu tadi adalah merupakan masalah faktor yang keempat. Dia bukan faktor yang utama. Bahkan kalau kita lihat lagi, sebenarnya faktor kewangan ini hanya mengambil 7.3% daripada keseluruhan masalah pengabaian dan penderaan kanak-kanak. Tidak signifikan. Kurang signifikanlah. Tapi kalau kita sebut tentang kurangnya pendidikan keibubapaan yang melibatkan saya sebutkan tadi, kecuaian ibu bapa, tak dapat memberikan prioriti, kedua kanak-kanak yang mungkin liar dan lari ikut teman lelaki, dan ketiganya berkaitan dengan perbalahan keluarga, ia mengambil kurang lebih 44% daripada keseluruhan masalah. Jadi pada saya adalah penting untuk supaya daripada sini, berdasarkan maklumat ini, bolehlah kita katakan bahawa kita mendapat gambaran bahawa punca utama kepada berlakunya pengabaian dan penderaan kanak-kanak dalam negara kita adalah bermula daripada kurangnya keutuhan kepada institusi keibubapaan itu sendiri dan institusi keluarga itu sendiri. Jadi selain daripada kita melihat kepada isu kita kata memperkuatkuasakan undang-undang dan sebagainya, sebenarnya separuh daripada masalah itu mestilah kita kembali kepada memperkukuhkan semula institusi kekeluargaan. Ruang ini YB mungkin amat besar hati untuk kalau kita menyentuh berkenaan tentang apa mungkin respon pihak kementerian kalau diajukan soalan berkenaan situasi keibubapaan dan juga keluarga pada ketika ini tidak sama seperti dahulu, kerana mungkin dengan faktor kedua-dua ibu bapa yang bekerja dalam keterdesakan ekonomi dan juga ruang pekerjaan menyebabkan time span ataupun jumlah masa yang diperuntukkan kepada anak-anak itu mungkin berkurangan. Kalau dahulu mungkin 18 jam sehari, mungkin dikurangkan kepada hanya 8 jam atau 6 jam sehari. Itu pun sudah ada yang mengatakan keluar tidak jumpa anak, balik pun anak sudah tidur. Jadi ini menyebabkan mungkin bukan kurangnya faktor pendidikan keibubapaan, tetapi kurangnya masa ibu bapa itu bersama anak. Apa pihak kementerian mengambil cakna tentang isu dan juga permasalahan ini? Kalau kita melihat keadaan semasa yang berlaku sekarang, pada saya sendiri sentiasa percaya bahawa yang paling penting itu bukanlah pada kuantiti, tetapi yang paling penting itu adalah kualiti. Sejam, walaupun kita mungkin tidak bekerja panjang masa, mungkin kita berada di rumah, tapi kalau kita tidak memperuntukkan masa yang berkualiti dengan anak-anak, tak ada maknanya juga. Tapi kalaupun kita banyak menumpukan, contohnya sebab kita, ibu ayah keluar bekerja ni pun sebahagiannya adalah untuk mempersiapkan keperluan kanak-kanak dan anak-anak semua. Jadi pada saya balik kita lebih
cenderung untuk supaya again kembali kepada parenting skill, kemahiran keibubapaan, bahawa isunya bukan tentang kuantiti, isunya tentang kualiti. Kalaulah ibu ayah boleh balik ke rumah dalam masa-masa yang boleh sedikit masa 1 jam bersamakan anak-anak atau melihat kerja-kerja sekolah atau berbual dengan anak-anak, kan, sebab itu jauh lebih penting kepada anak-anak ini berbanding kita duduk di rumah dan kemudian membebel panjang-panjang, kan. Jadi pada saya kembali lagi kepada bagaimana ibu ayah itu boleh memainkan peranan dalam keadaan semasa yang dunia yang semakin mencabar. Kalau kita katakan dulunya kita ada lebihan masa, tapi dulu lebihan masa pun tak semestinya akan sepenuhnya kepada kanak-kanak, kan. Jadi perkara-perkara itu mestilah mengikut kepada kebijaksanaan ibu ayah. Pada kita yang paling penting adalah masa yang berkualiti. Apa yang boleh dikatakan, ibu bapa tahu acuan mana yang sesuai. Dan Nabi SAW sendiri pun memperingatkan kepada kita, kalau kita nak membesarkan anak-anak ini, mestilah mengikut zaman. Kalau kita pun membesarkan mereka mungkin dengan cara zaman yang dahulu, contohnya kita bataskan mereka dengan segala keperluan-keperluan semasa. Salah satunya gadget ini adalah perkara perkara semasa yang anak-anak memang perlukan. Kalau kita kata disiplin yang ketat pun, kan, kita kerana sayang pada anak-anak pun tak ada maknanya juga, sebab keperluan-keperluan semasa kanak-kanak ini dan anak-anak ini berbeza. Tetapi bagaimana kita memantau penggunaan itu adalah lebih penting. Cara yang tepat itu adalah yang sebetulnya dilakukan oleh ibu bapa. YB, kita nak berjalan seketika dan kita akan kembali selepas ini dalam Naratif Khas. Kita ramai-ramai gotong royong bersihkan kawasan kita. MA 63 bertempik puluhan tahun. Jadi saya berikan jaminan kepada pimpinan Sabah dan Sarawak dan beri mandat penuh kepada TPM Datuk Seri Fadilah. Ambil bidang kuasa ini dan selesaikan sedaya upaya, apa sahaja janji yang dimeterai, laksanakan. Ada yang memperolok, ini kerana kononnya jaminan sokongan GRS GPS. Saya jawab, itu ada. Tapi yang lebih penting ialah tanggungjawab pimpinan generasi kini adalah untuk melaksanakan sumpah setia dan janji bapa-bapa kemerdekaan kita. Saksikan secara langsung Majlis Perasmian 523 Langkawi. Selasa 23 Mei 2023, 9.15 pagi. Dan Majlis Penutup 523 Langkawi, Sabtu 27 Mei 2023, 12.30 hari. Bertempat di Pusat Pameran Antarabangsa Mahsuri Langkawi. Hanya di TV1, saluran berita RTM dan rtmclick.rtm.gov.my.
kemerdekaan kalau rakyat tidak dibebaskan. Saya selalu bicara tentang surah Al-Balad, la uqsimu bihadzal balad, dan di situ disebut bagaimana falah tahamal aqabah, bagaimana boleh angkat darjat ketinggian kita ini dari sudut nilai hidup. Jawabnya fakku raqabah, bebaskan manusia dari apa bentuk penindasan kehakiman dan penyewaan. Kita ada kuasa, saudara, kerajaan perpaduan kuat sekarang. Yang mengigau masih mengigau. Tetapi kerajaan alhamdulillah masih kuat. Kuat untuk apa? Kuat untuk melaksanakan program yang kita janjikan kepada rakyat. Fakku raqabah, bebaskan manusia dari apa juga cengkaman, menghina mereka, menghamba abdikan mereka. Dan ini tanggungjawab kita terbesar. Jenayah penderaan seksual mencatat kes tertinggi yang berlaku terhadap kanak-kanak berbanding kes lain. Sebanyak 5,571 jumlah kes penderaan seksual melibatkan kanak-kanak direkodkan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM di seluruh negara bagi tahun 2020 hingga tahun 2022. Mengikut statistik JKM, sebanyak 1,904 kes penderaan seksual bagi tahun 2020. Bagi tahun 2021 pula, kes sama meningkat kepada 1,962. Bagaimanapun, kes menurun pada tahun 2022 dengan 1,705 kes direkodkan. Lebih membimbangkan, kanak-kanak perempuan lebih tinggi peratusan menjadi mangsa dera dengan majoriti pelaku adalah mereka yang dikenali mangsa seperti saudara terdekat dan teman lelaki. Kebanyakan kes dirujuk ke JKM menunjukkan kanak-kanak yang menjadi mangsa jenayah seksual itu tidak mengetahui perbuatan dilakukan penjenayah terlibat sebenarnya menyalahi undang-undang. Kanak-kanak perlu diberi pendedahan mengenai jenayah seksual agar mereka lebih peka untuk menilai keadaan yang selamat atau tidak ketika bersama mana-mana individu, sama ada yang dikenali atau tidak. Kanak-kanak perlu dididik tentang batasan merangkumi pergaulan, sentuhan fizikal dan perkataan. Ya, ini yang amat merisaukan kerana jenayah dalam kategori pedofilia ini melibatkan mangsanya sendiri ialah kanak-kanak. Jadi tumpuan dan juga kecanaan masyarakat harus diberikan suatu gambaran yang lebih terarah dan juga lebih utama. Masih lagi bersama Yang Berhormat Hajah Aiman Attirah Sabu, Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. YB, ketika tadi kita bercerita tentang secara asasnya dan juga secara dasarnya komitmen pihak kementerian untuk memastikan agar segala gerak kerja akan dapat dilaksanakan. Kita beralih kepada dalam konteks kecanaan masyarakat. Ia memang benar kita tidak mahu menjaga tepi kain sesuatu isi rumah ataupun sesuatu keluarga. Tetapi dalam konteks masyarakat dan juga dengan kes yang semakin meningkat ini, apa masih relevan untuk kita menggunakan tidak perlu jaga tepi kain orang? Saya sangat setuju dengan soalan ini, soalan yang sangat baik. Ya. Sebab ramai yang beranggapan bahawa peribahasa yang jangan jaga tepi kain orang tu seolah-olah masih relevan sekarang. Okay. Pada saya dalam konteks pengabaian khususnya kepada kelompok yang vulnerable, anak-anak ini kan, dan kebanyakannya pula anak-anak yang tak tahu lagi hak-hak mereka. Adalah sangat penting kita melibatkan seluruh masyarakat dan seluruh komuniti di satu-satu tempat. Sebab seperti mana yang saya sebutkan selalu, penderaan dan pengabaian kanak-kanak ini bukan berlaku secara terang-terangan. Dia kebanyakannya berlaku di dalam rumah, ataupun di asrama, ataupun mungkin di taska, kan, di pusat-pusat jagaan yang kita lihat sama ada berdaftar tak berdaftar. Dan ini memerlukan kecanaan semua orang. Atau contohnya saya kata kalau kita dengar kanak-kanak tu tak henti-henti menangis, something is wrong lah. That's why kita perlu berikan perhatian.
Untuk Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, kerajaan meletakkan setiap pegawai pelindung di setiap rumah adalah sangat mustahil. Kan kita ada 32.7 juta rakyat Malaysia. Dan untuk kanak-kanak saja kita ada 9.2 juta rakyat yang merupakan kanak-kanak. Iaitu mewakili kurang lebih 29% daripada rakyat kita keseluruhan populasi Malaysia. Sukar untuk kita letakkan setiap pegawai pelindung ataupun pegawai kebajikan masyarakat untuk memerhatikan mereka. Maka dengan itu, setiap orang, ahli keluarga, anak-anak, semua perlu diberikan pendedahan khas apa itu penderaan, apa itu pengabaian. Even kanak-kanak kita sendiri, saya kira kita di salah satu agensi di Kementerian Pembangunan Wanita, iaitu Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara, kita meminta supaya diadakan program-program kempen-kempen kesedaran tentang apa itu penderaan, walaupun termasuklah kepada kanak-kanak. I mean, golongan sasar kita untuk memberikan kempen-kempen kemahiran itu begitu. Sebab kalau kita tidak mengambil pendekatan-pendekatan itu, adalah sukar untuk kita meletakkan macam sekarang ini. Yang Berhormat Menteri saya meletakkan misi ataupun visi sifar penderaan. Kalau kita nak letakkan sifar penderaan, tidak cukup dengan hanya Kementerian Pembangunan Wanita ataupun Jabatan Kebajikan Masyarakat beroperasi. Dia mesti operasional daripada semua pihak. Kan? Ya, kita ada di peringkat Kementerian Pembangunan Wanita, kita ada skuad wajah yang juga mengambil tugas-tugas sebagai pembantu pelindung. Kita ada yang kita sebutkan sebagai pasukan pelindung kanak-kanak. Kita ada pasukan kebajikan kanak-kanak. Kita ada pembantu pelindung daripada kalangan masyarakat, yang semua ini sebenarnya kebanyakan ini merupakan tugas-tugas secara kesukarelaan. Kalau kita lihat masalah penderaan dan pengabaian ini sangat penting, sangat besar. Tetapi untuk kita mengatakan kita cukup untuk kaki tangan untuk mengawal supaya benda ni tak berlaku lagi atau sifar ni adalah mustahil. Pegawai pelindung kita di seluruh daerah, kita ada 140 daerah, kita hanya ada seorang pegawai pelindung untuk setiap daerah. Kita ada seorang pegawai pelindung, kan. Walaupun kita ada pembantu pelindung lagi kurang lebih dalam 600, kan. Tetapi pegawai pelindung 600 ni, dan kita ada pasukan pelindung tu sekitar 140. Cuma apa yang kita boleh ambil ikhtiar kita ke hadapan ialah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat mewujudkan banyak pasukan-pasukan kesukarelaan ni. Termasuklah yang saya sebutkan tadi, pasukan pelindung kanak-kanak, pasukan kebajikan kanak-kanak. Penyertaannya sekarang bagaimana kesukarelaan ini? Ada sejumlah kurang lebih 130 pasukan kebajikan kanak-kanak, 140 pasukan pelindung kanak-kanak, dan kita ada pusat aktiviti kanak-kanak lingkungan 136, saya tak ingat dia punya angka sebenar. Tapi semua ini dijalankan secara sukarela. Baik. Dan tentulah di situ yang kita perlukan adalah maknanya sifat ihsan, kan, sifat ihsan dan empati mereka, sifat bahawa tugas-tugas ini juga adalah sebahagian daripada khidmat negara, kan, dan tidak cukup untuk mereka-mereka saja yang perlu bergerak, tetapi ke semua masyarakat kita di setiap komuniti itu mesti mengambil peranan. Even saudara moderator kita pun perlu mengambil peranan. Para penonton yang menonton kita pada hari ini pun di setiap rumah, di dalam setiap rumah rakyat itu perlu mengambil peranan supaya yang disebutkan tadi, kalau berlaku anak-anak yang menangis, kalau kita dengar tiba-tiba pong-pong kan, kena ambil berat. Adalah falsafah saya, dan saya ingin berkongsi dengan para penonton, adalah lebih baik kita silap mengambil berat daripada kita silap tak mengambil berat. Adalah lebih baik kita silap masuk campur, kan, untuk mengetahui kalau ada yang memerlukan bantuan, daripada kita silap tidak mahu mengambil tahu. Dalam konteks yang ada sekarang ni, saya kira semua ini penting, dan di peringkat Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, sebenarnya kita ada yang kita katakan talian kasih. 15999 ataupun WhatsApp dia 019 15 9999 019 15 9999. Ini saya sebut kepada para penonton sebab ada satu kes baru-baru ni yang kita
dapat daripada Kuala Selangor, tak silap saya, yang seorang anak telah menghubungi pasukan kita, Talian Kasih. Talian Kasih ni beroperasi 24 jam sehari. Okey. Ya. 24 jam sehari, bukan main-main ni. Ini yang ditawarkan oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, dan dia dijalankan, digerakkan dengan prinsip zero reject. Maknanya siapa saja menghubungi Talian Kasih, kita angkat. Ya. Soalnya YB, ya, tidak kira sama ada mangsa atau pemberi maklumat menghubungi talian dan melaporkan sebarang bentuk penindasan, penderaan, keganasan ataupun sesuatu yang mencurigakan, apakah mereka yang menghubungi ini dilindungi di bawah peruntukan undang-undang? Of course, dia even yang biasa menghubungi kita 1599 ni termasuk juga mangsa. Macam yang saya sebutkan tadi, seorang anak yang menghubungi Talian Kasih melaporkan apa? Dia dicabul secara seksual oleh ibunya sendiri. Dan kemudian barulah bila kita dapatkan maklumat itu, pasukan kita di pejabat Talian Kasih itu telah menghubungi pihak pasukan Jabatan Kebajikan Masyarakat Daerah dan kemudian membuat siasatan, dan saya difahamkan ibu itu telah pun didakwa dan anak-anak diselamatkan. Dan tidak timbul soal, maknanya kalau mereka menghubungi Talian Kasih tu, mereka akan terdedah sebab semua maklumat itu adalah rahsia. Dan kalaupun mereka katalah siapa pun yang menghubungi itu memerlukan apa-apa bantuan lagi, pasukan di pejabat Talian Kasih itu akan menyalurkan mereka kepada apa-apa yang bantuan-bantuan yang mereka perlukan, hatta sekiranya mereka memerlukan kaunselor ataupun psikologis untuk melihat keadaan mereka. Ya, ala-ala YB dah menyebut berkenaan kes yang disebutkan baru-baru ini, berkenaan tentang perlakuan untuk menjadikan anak-anak itu sebagai mangsa pornografi. Ini juga berkaitan tentang seksual ataupun jenayah seksual terhadap kanak-kanak, bukan sahaja melibatkan kes rogol, tetapi kebimbangannya adalah kes-kes amang seksual dalam kalangan kanak-kanak ataupun seksual grooming. Ini yang perlu difahami kerana membentuk anak-anak itu dalam persekitaran yang tidak sihat dari segi seksualnya juga boleh merosakkan perkembangan minda dan juga emosi kanak-kanak itu, YB. Ya, kalau kita tengok pun berdasarkan secara statistik, penderaan yang paling banyak dirakamkan adalah penderaan secara seksual. Juga yang mengambil kira 3 tahun yang saya sebutkan tadi, penderaan seksual itu yang dilaporkan daripada 18,700 itu ada 5,000 penderaan seksual. Dan itu sebabnya pada tahun 2016 Akta Kanak-kanak 2001 telah dipinda untuk menetapkan denda tidak melebihi daripada 50,000 kepada pesalah dan juga penjara 20 tahun. Tetapi berdasarkan kepada situasi-situasi semasa, kami percaya, kami di peringkat Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat percaya mungkin akta ini ataupun hukuman-hukuman ini perlu direview lagi, sama ada kita nak meningkatkan lagi hukuman-hukumannya ataupun meletakkan apa-apa lagi yang mungkin menambahkan apa-apa lagi yang diperlukan. Dan kalau kita tengok dalam bajet 2023 yang telah diumumkan oleh Datuk Seri Perdana Menteri, di sana diwujudkan satu unit khas untuk menangani, unit khas di bawah D11. D11 ni adalah bahagian siasatan jenayah seksual terhadap wanita dan kanak-kanak. Dan di bawah D11 tu berdasarkan bajet 2023 telah diwujudkan satu unit khas untuk menangani isu-isu seksual yang terkait dengan internet ataupun yang kita kata tadi sexual grooming, kan apa-apa yang terkait di situlah. Dan kalau kita tengok pun dalam tahun 2021 sebenarnya ada satu laporan yang telah dikeluarkan oleh pihak polis yang dimaklumkan kepada kita bahawa polis menerima berpuluh-puluh ribu laporan yang terkait dengan protokol internet. Dia kata internet protokol yang menzahirkan beberapa eksploitasi kanak-kanak ataupun yang terkait dengan pornografi. Yang itu juga yang di bawah LPPKN, salah satu agensi di bawah kementerian kita, kita minta supaya diadakan
kerjasama bersama dengan Cyber Security Malaysia untuk menyiasat lagi isu-isu yang terkait dengan pornografi. Yang saya sebutkan tadi ada satu unit khas dan kemudian diperuntukkan juga oleh Yang Amat Berhormat Menteri Kewangan yang juga Perdana Menteri dalam bajet 2023 sejumlah 8 juta untuk pusat sokongan sosial setempat. Maknanya kalau ada kes-kes yang memerlukan masyarakat kita yang memerlukan dukungan sosial ataupun secara psikologinya, kaunselingnya, maka telah diperuntukkan 8 juta untuk aktiviti-aktiviti pusat sokongan sosial setempat. Dan yang ketiganya melalui bajet 2023 juga untuk menunjukkan betapa seriusnya kerajaan sebenarnya kepada isu yang terkait dengan kanak-kanak ini, telah diisytiharkan, telah diumumkan penubuhan sebuah jabatan pembangunan kanak-kanak, di mana di situ kita sebenarnya memberi tumpuan isu kanak-kanak ini bukan saja diuruskan setelah kanak-kanak ini menghadapi masalah pengabaian ataupun penderaan ataupun mungkin silap langkah. Tetapi mestilah kita lihat bagaimana proses pembangunan anak-anak Malaysia, proses pembangunan kanak-kanak Malaysia ni mesti bermula daripada awal. Termasuklah kita kata even kita nak supaya mereka memahami bagaimana menggunakan alat-alat gadget ini secara lebih bijaksana. Bagaimana sebenarnya kalau nak berkawan itu adalah kawan yang baik sebenarnya kan, ataupun kawan-kawan ini yang dikenali melalui chit-chat ke apa adalah kawan-kawan yang membawa kepada kerosakan. Sekiranya tahu red alert kalau menggunakan. Pendedahan ini mesti diberikan. Itu sebabnya saya sebutkan bila Nabi SAW menyebutkan didik anak-anak kamu mengikut zamannya. Ramai ada yang berpandangan bahawa tak perlu kenalkan mereka dengan benda-benda ni. Tapi bila the moment mereka keluar ataupun ibu ayah dah tak ada, terdedah juga dan mereka sangat fragile. Mereka tak tahu bagaimana menggunakan alat-alat ini dengan penuh bijaksana. Jadi ini juga yang saya kira ibu ayah walaupun dalam keadaan kita nak menjaga anak-anak tu, tapi pada masa yang sama lebih baik kita mengenalkan mereka benda ni dan bagaimana untuk menggunakan dengan cara yang baik. Mempersiapkan anak-anak ini dengan ilmu dan pelindungan yang sepenuhnya. YB, kita nak kembali berehat seketika dan kita akan kembali selepas ini dalam Naratif Khas. Hepatitis adalah penyakit keradangan hati akibat daripada jangkitan virus hepatitis. Hepatitis A yang berjangkit melalui pencemaran makanan dan air biasanya menyebabkan jangkitan hati yang akut dan tidak berpanjangan. Hepatitis B dan C pula berjangkit melalui darah yang tercemar. Antaranya adalah melalui perkongsian jarum suntikan, transfusi darah, hubungan seksual dan jangkitan ibu kepada anak. Berlainan daripada hepatitis A, hepatitis B dan C boleh menyebabkan kerosakan hati yang kronik dan bara hati. Kebanyakan pesakit hepatitis B dan C tidak mengalami tanda dan gejala pada peringkat awal. Tanda atau gejala seperti muntah darah, jaundice dan busung hanya akan muncul setelah penyakit hepatitis menjadi semakin kronik. Oleh itu, lakukan ujian saringan hepatitis jika anda berisiko tinggi untuk mendapat jangkitan dan dapatkan rawatan dengan segera jika perlu di klinik kesihatan terdekat. Bersama kita cegah hepatitis. Radio, my favorite song. Kalau pergi Kuala Lubu, tulis nama atas batu. Bukan gol! Seronok kan? Anda boleh tonton secara langsung, VOD, dengar radio dan podcast melalui satu aplikasi. Muat turun aplikasi RTM Kids sekarang. Ikuti laporan harian 523 Langkawi setiap hari bermula 23 hingga 27 Mei 2023 dalam Selamat Pagi Malaysia dan Berita RTM. Hanya di TV1 saluran berita RTM dan rtmklik.rtm.gov.my. Saya merasa sunyi
dan perasaan sedih berpanjangan. Saya sering menyalahkan diri dalam setiap permasalahan. Saya kerap mempunyai pandangan negatif terhadap diri sendiri. Awas! Itu tanda-tanda kemurungan. Jangan pandang remeh kerana masalah kesihatan mental di Malaysia dijangka menjadi masalah kesihatan kedua tertinggi selepas penyakit jantung. Jangan biar emosi mengawal diri anda. Saya sekali lagi tekankan hebatnya pimpinan dan jemaah menteri sekarang. Tidak satu laporan setakat ini mengenai kecurangan oleh pimpinan Kerajaan Perpaduan dalam kegiatan ini. Dan ini sudah rekod dalam sejarah. Kalau orang tanya apa hebatnya Kerajaan Perpaduan, saya jawab hebatnya kerana pasukan pimpinannya bertekad untuk hentikan kerusakan amalan yang runtuh nilai yang menyebabkan negara ini rugi dan dihina oleh dunia kerana amalan untuk memperkayakan diri dan menyalahgunakan kuasa. Ini bagi saya kejayaan hebat orang-orang di atas dan juga menteri di bawah. Baik, kita bersua kembali naratif khas pada malam ini, jaminan perlindungan dan kebajikan kanak-kanak. YB, tadi kita bercerita berkenaan tentang apa yang sedang giat dilakukan dan juga ruang untuk masyarakat memberi perhatian dan juga cakna kepada isu berkenaan tentang keganasan dan juga perlindungan pada kanak-kanak. Dalam perihal pada perlindungan, baru-baru ini Dewan Rakyat telah meluluskan 2 rang undang-undang iaitu berkenaan tentang keganasan seksual dan juga keterangan saksi kanak-kanak. Walaupun ia bukan berada pada suatu gambaran preview di peringkat Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat secara directly atau secara terus, tetapi bagaimana undang-undang ini akan dapat membantu pihak kementerian dalam memastikan perlindungan kanak-kanak melalui elemen legislatif dan undang-undang akan dapat terus diperkasa. Ya, kalau kita tengok dalam sidang parlimen yang berlangsung dalam bulan Mac April yang lepas, ada 2 pindaan terkait dengan satu akta keterangan saksi kanak-kanak dan 2007 dan satu lagi akta kesalahan-kesalahan seksual kanak-kanak 2017. Yang akta dua-dua ini sebenarnya adalah pelengkap kepada akta kanak-kanak itu sendiri. Di mana akta kanak-kanak tidak memperuntukkan peruntukan-peruntukan yang diwujudkan melalui 2 akta yang terkait tadilah. Sebab itu saya kata dua-dua akta, sama ada keterangan saksi kanak-kanak dan juga akta kesalahan-kesalahan seksual kanak-kanak, adalah pelengkap kepada akta kanak-kanak sedia ada. Cuma untuk supaya kita jangan keliru, akta kanak-kanak itu adalah duduknya pemiliknya di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Manakala akta keterangan saksi kanak-kanak dan juga akta kesalahan-kesalahan seksual terhadap kanak-kanak adalah duduknya di bahagian undang-undang di bawah Jabatan Perdana Menteri. Tetapi ketiga-tiga akta ini saling lengkap-lengkapkan. Terkait dengan akta keterangan saksi kanak-kanak ini adalah untuk melindungi hak kanak-kanak tu dan bagi memastikan kanak-kanak tidak mungkin disalah uruskan apabila kita mahu memaksakan mereka memberi keterangan sebagai saksi. Jadi peruntukan pindaan itu membolehkan keterangan saksi kanak-kanak diambil bukan di dalam kamar mahkamah tetapi boleh dibuat secara rakaman video. Kan dengan itu dia tak akan ada cross examination daripada lawyer lah. Apa ia diterima sebagai bahan bukti itu sebab diyakini bahawa kanak-kanak bila diberikan ruang untuk mereka bercakap yang benar, benda itu akan lebih mudah keluar berbanding kita memaksa-maksakan mereka dan mungkin kita tak akan dapat apa-apalah. Dan demi menjaga psikologi kanak-kanak keseluruhannya lah, itu adalah mengapa akta itu dipindah. Yang keduanya adalah berkaitan dengan akta keterangan kesalahan-kesalahan seksual kanak-kanak dipindah terkait untuk meningkatkan hukuman kepada 20 tahun penjara maksimum dan 50,000 denda.
siapa-siapa yang maknanya terlibat menyalahgunakan, mengeksploitasi kanak-kanak ataupun mengambil gambar-gambar pornografi yang kemudiannya barangkali dijual kan, ataupun seumpamanya itu, maka hukuman yang sebelum itu tak ada hukuman ini kan, hukumannya telah ditingkatkan kepada 20 tahun penjara. 20 tahun penjara ni hampir seumur hidup lah. Kan, cuma denda 50,000 pada kita kalau benda ini berterusan, kemungkinan untuk kita meningkatkan lagi denda itu bila-bila masa kan, yang mungkin kita boleh pertimbangkan sebab bahan-bahan yang mereka dapat dan mungkin mereka jual itu jauh lebih bernilai, mendapat pulangan nilai kepada mereka. Jadi dua-dua pindaan inilah yang saya kira satu yang sangat kita tunggu-tunggu. Dan di samping itu juga di peringkat kami sedang meneliti keperluan-keperluan untuk menambah baik lagi Akta Kanak-Kanak 2001. Dia macam inilah, ada orang berpandangan pindah kan akta-akta ni. Saya kira kita mesti faham akta-akta ini kadang-kala kita exercise sekarang, kita rasa inilah yang terbaik. Tapi pada masa depan melihat dinamika masalah-masalah semasa, kita memerlukan pindaan-pindaan yang mungkin jauh lebih signifikan kepada suasana-suasana semasa. Relevan kepada situasi semasa, dinamika semasa. Jadi itu sebabnya akta-akta itu mungkin akan dipindah-pindah lagi untuk ditambah baik. Kadang-kadang pelaksanaannya mesti dilihat balik ataupun penguatkuasaannya mesti dilihat balik. Saya kira keseluruhannya kalau kita melihat undang-undang untuk melindungi dan memastikan hak kanak-kanak terpelihara di Malaysia ni ada kurang lebih 10. Kalau saya sebutkan tadi, satu Akta Taman Asuhan Kanak-Kanak 1984, Akta Pusat Jagaan 1993, Akta Orang Papa 1977, maknanya kalau ada anak-anak yang digunakan untuk mengemis, dan Akta Keganasan Rumah Tangga 1984. Ada yang berpandangan bahawa Akta Keganasan Rumah Tangga ni hanya terpakai kepada ibu kan, tapi sebenarnya isi keluarga, tak kira anak ke, ibu ke, suami pun boleh jadi kan. Siapa saja mungkin terganas, terkesan dengan keganasan, menjadi mangsa keganasan rumah tangga. Kita ada Akta Pengangkatan 1952 untuk non-Muslim dan Akta Pendaftaran Pengangkatan 1952. Maknanya nak ambil anak angkat pun bukan mudah-mudah untuk menjaga hak anak-anak ini. Kita ada Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran. Yang ini juga adalah komplement Akta Kanak-Kanak. Kita tak pernah tahu dulu ada isu-isu pemerdagangan manusia, termasuklah kanak-kanak. Ada penyeludupan migran. Dan ini bukan saja yang kita kata mesti rakyat Malaysia. Atau anak-anak daripada negara-negara lain yang mungkin masuk ke negara kita pun akan perlu kita lindungi terpakai kerana negara kita telah meratifikasi CRC, kan, konvensyen berkaitan dengan hak kanak-kanak. Dan kita seperti mana juga yang saya sebutkan tadi, ada dua akta, iaitu Akta Keterangan Saksi Kanak-Kanak dan Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual Kanak-Kanak. Jadi secara keseluruhannya sebenarnya kalau dalam konteks negara kita, di sudut peruntukan undang-undang ada. Bagi saya sudah lebih daripada cukup. Apa masalah kita sekarang? Masalahnya ialah sama ada penguatkuasaan akta itu dilaksanakan atau tidak. Jadi penting di sini pada kita sebagai kerajaan untuk mengingatkan pasukan penguatkuasaan kita, pasukan kita khususnya di lapangan, untuk memperhebatkan proses-proses pemantauan, pemeriksaan. Kalau contohnya yang taska, kita perlulah, kalau saya sentiasa mengatakan pemeriksaan tentang sama ada taska berdaftar, taska itu berjalan seperti mana yang diperlukan ikut SOP atau tidak, perlulah bukan saja dibuat secara berkala dan berjadual, tetapi boleh lebih kerap dibuat secara ambush. Supaya kita boleh melihat situasi sebenar. Kalau kita beritahu mereka jadual kita kan. Pengalaman saya bila saya lakukan ada 2 pemeriksaan mengejut awal-awal ketika saya menjadi timbalan menteri di Sepang, di kawasan parlimen saya sendiri, daripada 3-4 taska ada 2 daripadanya tidak berdaftar. Dan salah satu daripadanya
melakukan kesalahan-kesalahan yang agak berat, iaitu meletakkan buaian kanak-kanak contohnya. Jadi pada saya benda-benda ni kalau kita pun ada akta tapi kita tidak melaksanakan penguatkuasaannya dengan baik, susah. Yang seterusnya kita juga memerlukan supaya pengusaha-pengusaha taska ini jalankanlah tugas dengan baik. Kan? Kalau kita ada semua ni pun kita tidak ikut panduan, apakah maknanya? Jadi again, ini bukan hanya terletak di batu jemala di pundak kerajaan, tetapi di pundak semua kita. Yang penting masyarakat juga perlu ambil cara supaya tujuan pelaporan dan juga membantu pihak kerajaan. Even program kita pada hari ini sebenarnya adalah satu kempen kesedaran bahawa ini ada, tetapi kita memerlukan bantuan siapa lagi. Kan tidak cukup dengan hanya kami contohnya. Dia bergerak secara simbiosis. Semuanya perlu bergerak secara menyeluruh. YB, kita nak kembali berehat seketika dan kita akan kembali selepas ini. Perpaduan dan keharmonian masyarakat madani. Ayo beramai-ramai kita memeriahkan sambutan Minggu Perpaduan pada 20 hingga 28 Mei 2023 di seluruh negara. Majlis pelancaran sambutan peringkat kebangsaan akan berlangsung di Waterfront Kuching Sarawak pada 21 Mei 2023. Banyak program dan aktiviti yang bakal diadakan tau. Antara aktiviti yang ada, pameran rumah etnik, cita rasa menu kami, pameran NGC Kerajaan, Unity Run dan Ride. Selain itu, sambutan Minggu Perpaduan ini ada jualan produk usahawan, Battle of the Band, eksplorasi rukun negara. Jom cuba. Terdapat juga pertandingan pekik kumang dan kening, jualan rahmah, persembahan kebudayaan dan persembahan basket. Sambutan Minggu Perpaduan ini adalah untuk menyemarakkan lagi semangat cintakan negara dalam diri bagi membentuk Malaysia Madani. Jom kita meriahkan lagi sambutan Minggu Perpaduan di lokasi berdekatan anda. Ikuti media sosial Kembara Perpaduan untuk info-info yang menarik. Kita buat satu app ni. Semua bisnes kat dalam kampung ni, kita letak dalam satu app. Baru kita boleh buat orang bandar ni berhubung dengan orang kampung. Jaringan berkomunikasi tanpa sempadan. Nak join? Saya dengan Mak boleh tolong. You guys ready? 1, 2, 3. Publish! Korang! Saya letak apps kita ni dekat dalam media sosial. Diorang beli set berpantang dekat dalam apps kita. Serius ah? Azimah! Cepat! Kau ambulans! Kakak ni nak sana pula! Nasib kat sini ada wifi bang. Dapat juga abang tengok clear muka anak kita. Marilah sama-sama kita kan kian bijak berkesan literasi digital. Masih bersua dalam naratif khas Jaminan Perlindungan dan Kebajikan Kanak-kanak. YB, seketika tadi banyak kita bincangkan apakah antara kes-kes yang banyak dilaporkan, penyelesaiannya, gambaran penguatkuasaan undang-undang. Tetapi apa mungkin selepas kanak-kanak itu berada dalam satu situasi memerlukan perlindungan? Yang kedua, bagaimana transit perlindungan diberikan kepada kanak-kanak dan apakah ia akan diserahkan kepada pihak yang berkepentingan boleh menjaga anak-anak ini supaya mendapat masa depan yang lebih baik berbanding mungkin berada dengan pelaku-pelaku jenayah yang telah pun disabitkan kesalahan. Proses yang berlaku sebenarnya bila seorang kanak-kanak itu sama ada dia ada dua keadaan lah, sama ada berlaku pengabaian
ataupun berlaku penderaan. Bila berlaku pengabaian, kanak-kanak itu mungkin dibiarkan oleh mak ayah. Jadi apa yang bila ada laporan kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat di bawah kementerian, maka pegawai pelindung, pegawai kebajikan masyarakat akan membuat siasatan dan sekiranya dilihat anak ini memang sudah pun diabaikan, maka yang paling awal adalah untuk kita mengenal pasti siapakah ahli keluarga. Baik. Ataupun dalam konteks kita punya Jabatan Kebajikan Masyarakat ni kita sebut orang yang layak dan sesuai. Orang yang layak dan sesuai ni memanglah kebanyakannya ahli keluarga lah sendiri. Waris yang terdekat. Waris terdekat. Tetapi itu pun dalam perkembangan semasa bukan semua waris terdekat itu sesuai sekarang kan. Walaupun kita kata mungkin sesuai, tapi itu yang kita adakan satu kajian yang disebutkan ujian kepada orang yang layak dan sesuai ini yang disebutkan sebagai ujian tajmah. Ini adalah satu penambahbaikan yang terbaru yang dilaksanakan oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat bagi menjamin keselamatan dan kesejahteraan kanak-kanak. Dan ada kalau yang terkait dengan isu mungkin dia tidak ditemui orang yang layak dan sesuai ataupun mungkin dia adalah mangsa kes dera, mereka akan diselamatkan, dihantar kepada perubatan itu satu hal dan kemudian setelah itu akan ditempatkan di institusi kebajikan kita di rumah perlindungan atau salah satunya kalau kanak-kanak rumah kanak-kanak lah. Dan sehinggalah kes itu mungkin kalau perlu masuk mahkamah apa sehinggalah selesai. Dan habis semua kes selesai ke apa, barulah kita lihat semula sama ada kanak-kanak ini ada ahli keluarga yang mungkin menuntut dan memang sesuai untuk mereka diberikan, barulah kita lepaskan kembali kepada ahli keluarga. Tetapi walau bagaimanapun pegawai kita tidak akan membiarkan begitu saja. Dia akan membuat semakan ataupun membuat lawatan sebulan sekali dan ada yang dalam lingkungan 3 bulan sekali. Itu akan senantiasa dilakukan oleh pihak kementerian khususnya melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat lah. Ada yang mungkin berpandangan kita bermudah-mudah. Sebenarnya tak mudah. Even yang ujian tajmah ni pun adalah bukan senang. Saya tengok ada 12 prinsip ujian tajmah tu untuk melepasi ujian tajmah ni untuk you entitled sebagai orang yang layak dan sesuai ni, saya kira bukan perkara yang mudah lah. Kan? Jadi itu satu yang saya kira yang wujud daripada pelancaran satu garis panduan yang telah dilancarkan di Sabah baru-baru ini oleh kementerian, oleh Yang Berhormat Menteri. Jadi kita mengharapkan supaya dengan semua penambahbaikan ini dan kemudian dibantu oleh seluruh masyarakat kita bolehlah sekurang-kurangnya bergerak ke arah yang kita katakan zero penderaan. Apa mungkin pihak kementerian akan lebih agresif selepas ini menangani isu? Saya kira saya kongsikan pandangan daripada rakan-rakan kami pasukan kita di bawah. Dia kata yang kementerian yang ada sekarang ini sangat asertif dan agresif. Ada dua perkara, menyantuni golongan sasar dan juga menyantuni warga kerja. Ini adalah pandangan daripada warga kerja kita di bawah sendiri, iaitu masa tu kita